banyaknya. Kalau dulu sikit, sekarang dah banyak macam ni. Seronoknya. Cikgu Adam. Ya, Irfan. Cikgu tengah sibuk ke tu? Irfan nak beritahu sesuatu ni. Saya cek ke buku je. Okey. Cikgu, sambil-sambil tu lah. Okey. Cikgu, Irfan nak cerita. Sebenarnya, tahun lepas, Irfan punya mengikut dekat Instagram ada 900 je. Okey. Tapi tahun ni, cikgu, dah naik banyak. Banyak sangat ke? Banyak, cikgu. Cikgu tahu tak berapa? Agak-agak cikgu lah. 50 kot. 50? Tak mungkin 50 je, cikgu. Sekarang ni, Irfan punya mengikut dah ada 1,000 untuk tahun ni. Irfan rasa macam dah popular sangat sekarang ni. Wah, Irfan perasan tak? Nampak macam meningkat kan? Betul, dari 900 ke 1,000. Irfan tahu tak kita boleh kaitkan dengan ini, peningkatan ini dengan nombor indeks? Kita boleh kaitkan dengan nombor indeks? Didik TV KPM. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan Didik TV KPM bersama saya pengacara anda, Irfan Syahmi. Apa khabar semua yang menonton? Irfan doakan agar anda dalam keadaan yang baik-baik dan sihat selalu. Untuk hari ini, sebenarnya kita akan belajar mengenai satu mata pelajaran yang digeruni tetapi sebenarnya menarik, iaitu mata pelajaran Matematik Tambahan untuk tingkatan 4. Tapi sebelum tu, pastinya Irfan akan ditemani oleh seorang guru yang banyak pengalamannya. Jadi apa kata kita saksikan dulu profil guru kita. Baik, bertemu kembali dalam Didik TV KPM di mana sekarang ini kita bersama dengan seorang jurubahasa isyarat iaitu Cikgu Kulina dari SMK Sultan Abdul Samad Selangor. Terima kasih Cikgu kerana bersama kami untuk hari ini. Dan tentunya kita bersama dengan Cikgu Adham dari Kolej Islam Sultan Alam Shah Selangor. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam, khabar baik. Baik, Cikgu. Irfan, apa khabar? Saya, mestilah sihat. Cikgu pun nampak bergaya hari ini. Tentunya kita dalam mata pelajaran Matematik Tambahan. Cikgu, sebelum kita teruskan, Irfan kalau dulu, Irfan belajar juga matematik tambahan ni. Tapi Irfan rasa sedikit gerun dan takut. Tapi saya yakin percaya cikgu akan bawakan satu perbincangan yang cukup menarik untuk sama-sama kita hayati bagi episod kali ini. Jadi cikgu, apa kata kita mulakan? Okey, baiklah. Kita akan belajar hari ini tentang nombor indeks, iaitu satu topik untuk tingkatan 4 dalam subjek matematik tambahan. Okey, apa yang kita akan belajar pada hari ini di akhir sesi, pada akhir siaran murid dapat mentakrif dan mentafsir nombor indeks. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, murid dapat menentukan dan mentafsir indeks gubahan. Dan yang ketiga, murid dapat menyelesaikan masalah melibatkan nombor indeks dan indeks gubahan. Ini antara objektif yang kita cuba capai bersama-sama. Okey. Jadi, macam pernah nampak tadi cikgu? Okey. Kita tengok contoh. Okey, saya nak bawa contoh tentang perbandingan data. Okey, iaitu contohnya pengikut. Bilangan pengikut Irfan pada tahun 2021 dikatakan sebanyak 900. Okey, sikit je. Bolehlah 900. Kemudian meningkat kepada 1,000 pada tahun seterusnya. Okey, nampak dia punya peningkatan kan? Okey, saya nak bawa contoh yang kedua. Silakan. Okey, iaitu tentang pemberian wang saku pelajar ke sekolah pada tahun ini sebagai contoh pada tahun 2020 sebanyak ringgit Malaysia 2.50 diberi, kemudian meningkat kepada RM4 pada tahun 2022. Okey, dan contoh yang ketiga saya nak bawa tentang kehadiran pelancong. Agak-agak Irfan, macam mana tentang pattern kehadiran pelancong pada tahun seterusnya? Okey, kalau kita lihat di sini, cikgu bagi data untuk tahun 2019, di mana ada 17.2 juta pelancong yang datang ke Malaysia. Tapi memandangkan kita telah pun melalui fasa pandemik iaitu COVID-19 di mana pastinya
tiada pembukaan negara luar untuk masuk ke negara kita. Okey. Jadi Agak-agak Irfan berapa agak-agak lah? Irfan rasa dalam 7 juta cikgu. 7 juta. Sebenarnya lagi jauh jatuh. Okey. Iaitu sebanyak 4.3 juta. Okey, ni contoh lah. Contoh yang Maknanya yang ini kita ada dapat. penurunan pula. Ya, penurunan kan. Okey. So, jadi kalau Irfan tengok di antara ketiga-tiga data ni, boleh tak Irfan cuba buat huraian sikit? Okey, huraian. Baik, berdasarkan data yang telah diberikan oleh cikgu, Irfan boleh buat kesimpulan kecil di mana data yang diberikan ada berlakunya kenaikan dan ada ketikanya berlaku penurunan. Yang mana naik Irfan? Yang naik pengikut saya, Okey. pastinya. Yang kedua, pemberian wang saku kepada murid-murid. Okey. Dan itu yang naik lah. Okey. Kalau yang turun pula adalah kadar pelancong ke Malaysia. Okey, Irfan sedar tak? Sebenarnya secara tak langsung lah, bila Irfan cakap tentang naik dan turunnya data di antara dua tempoh masa tersebut, sebenarnya Irfan sedang membuat perkaitan di antara nombor indeks. Nombor indeks. Okey, mungkin sekarang ni Irfan masih belum sedar lagi. Jadi mungkin cikgu boleh ceritakan dari segi definisi nombor indeks. Okey, baiklah. Okey, nombor indeks sebenarnya adalah satu sukatan statistik yang digunakan untuk mengukur perubahan suatu pemboleh ubah pada suatu tahun tertentu berbanding dengan tahun lain sebagai tahun asas. Okey, sebagai contohnya yang Irfan sebut tentang pengikut tadi kan? Pengikut okey, tadi. nampak tak? Daripada tahun 2021 sebanyak 900 orang meningkat kepada 1,000 pengikut pada tahun seterusnya. Tahun asas di situ adalah tahun 2021. 21. Ya, betul. Okey, dan kita akan kira perubahan di mana pada tahun tertentu berbanding dengan tahun asas. Betul tu Irfan. Faham? Itulah maksud untuk nombor indeks. Baiklah cikgu, kita banyak lagi perkongsian selepas ini, tapi apa kata kita berehat seketika boleh? Okey. Teruskan bersama kami dalam Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Bertemu kembali kita dalam Didik TV KPM untuk mata pelajaran matematik tambahan bersama dengan Cikgu Adham tentunya. Baik Cikgu. Baik. Tadi kita sedang pembelajar mengenai nombor indeks. Okey. Untuk segmen kali ini, apa lagi yang kita akan teroka sama-sama? Okey, baiklah Irfan. Okey, kalau kita tengok kepada perubahan data ni, kita dah nampak kan yang mana turun, yang mana naik kan. Sebagai contohnya, pengikut menunjukkan peningkatan, wang saku menunjukkan peningkatan, manakala bilangan kehadiran pelancong menunjukkan penurunan. Tapi soalnya, berapa banyak naik, berapa banyak turun? Itu yang kita kena kira tu. Itu yang kita nak kena kira dengan menggunakan rumus nombor indeks. Okey. Rumus nombor indeks dikatakan bahawa nombor indeks bersamaan dengan kuantiti masa asas kita bahagikan dengan kuantiti masa tertentu dibahagikan dengan kuantiti masa asas dan didarabkan dengan 100, maka itulah yang dikatakan nombor indeks. Sebagai contoh, okey, kita tengok bilangan pengikut. Okey, kita akan jadikan biasanya tahun yang awal tu sebagai asas. Iaitu kalau kita tengok pada tahun 2021 adalah asas, maka kita akan letak menggunakan formula nombor indeks. Tahun asas adalah di atas, iaitu tahun yang kita nak nilai tu di atas, iaitu tahun 2022. Mana tahun yang baru lah cikgu Ya, tahun yang baru. Tahun yang asal yang lama tu tahun 2021 sebagai asasnya kita letak di bawah. Itu tahun 2021 kan 900. Maka kalau kita kira, kita akan dapat nombor indeksnya adalah sebanyak 111.11. Okey, itu untuk bilangan untuk nombor indeks untuk pengikut. Okey, contoh yang kedua, bagaimana kita nak menentukan nombor indeks bagi duit poket? Pada tahun 2022 berasaskan tahun 2020.
Dengan menggunakan formula nombor indeks, kita akan tentukan yang mana Q1. Q1 adalah tahun yang terkini, iaitu sebanyak RM4 pada tahun 2022. Manakala tahun asas kita jadikan sebagai di bawah pembahagi sebanyak RM2.50, maka kita akan dapat nombor indeks bagi duit poket pada tahun 2022 berasaskan 2020 ialah sebanyak 160. Okey, dan contoh yang ketiga, ini pelik sikit sebab dia turun. Okey, tapi kaedahnya tetap sama, iaitu kita akan meletakkan cara kita nak baca dia adalah nombor indeks pelancong pada tahun 2020 berasaskan tahun 2019 ialah dengan menggunakan formula nombor indeks, kita letaklah Q1 sebagai data yang terkini pada tahun 2020 dekat atas. Kemudian kita bahagikan dia dengan data yang asal yang sebelumnya pada tahun 2019 iaitu 17.2. Maka kita akan dapat berapa, Ifan? Okey, 4/3 bahagi 17.2 darab dengan 100 dapat 25, cikgu. Okey, betul. Pandailah Irfan ni. Nanti saya akan bagi bilangan tambah lagi bilangan pengikut. Tambah lagi. Alhamdulillah lagi okay. 2,000 lah kot, insya-Allah. Okey, Okey. itu yang dikatakan nombor indeks lah. Okey, jadi kita ni sebagai contoh kita tengok contoh soalan. Baik. Okey, sebelum kita tengok contoh soalan, kalau Irfan perasan yang kita dapat nombor indeks ni, Irfan tahu tak apa yang dimaksudkan nombor indeks dengan nilai 111.11, 160 dan juga 25? Setakat ini memang Irfan kurang jelas lagi. Mungkin cikgu boleh tolong jelaskan? Okey, baiklah. Sebagai contohlah, kita tengok contoh pengikut ni. Okey, indeks nombor pengikut pada tahun 2022 berasaskan tahun 2021 adalah sebanyak 111.11. Okey, maksudnya di antara tahun 2021 hingga 2022 ni berlaku peningkatan. Okey. Okey, dan berapa banyak peningkatan dia? Adalah sebanyak 11.11%. Okey. Okey, meningkat sebanyak 11.11%. Okey, kita ambil nombor selepas daripada 100. Okey, contoh yang kedua. Okey, kalau Irfan tengok duit poket yang diberikan kepada murid-murid sekolah, nombor indeks duit poket pada tahun 2022 berasaskan 2020 ialah 160. Okey, kalau kita nak menggambarkan proses naik atau turun ni, boleh tak kita guna scale? Kita guna boleh, tak ada masalah. Ini ke, cikgu? Ya, betul. Okey, boleh tak Irfan tolong letak pada tahun 2020 sebagai asas dah ada. Okey, itu dah dekat tengah-tengah. Okey, yang nombor indeks bernilai 160 itu nombor indeks bagi duit poket pada tahun 2022 berasaskan 2020. Okey, yang ini berada di sebelah kanan kan? Okay. Jadi kita lekat betul di sini. Okey, sebab tak silap saya sebab ada kenaikan, cikgu. Betul. Kenapa kenaikan? Kenapa tak kat mana kenaikan dia? Kenaikannya, cikgu, maknanya pada tahun 2022 RM4. Okey, 2020 RM2. Asalnya 2020 adalah RM2.50 kan. Dia meningkat sebanyak RM4. Okey. Nampak tak? Bila meningkat, nombor indeks dia lebih besar daripada 100. Okey, sebab tu kalau kita tengok dekat skala tu, okey, daripada 100 menjadi 160, dia naik berapa peratus? Berapa angka dia naik? Dia naik kan? Okey. Jadi kita akan nampak kat situ perubahan dia daripada 100 ke 160, dia meningkat sebanyak 60%. Okey. Kita ambil daripada lepas 100. Betul, selepas 100. Tapi kena ingat dalam nombor indeks kita tak panggil nombor indeks dalam bentuk peratus. Kita cuma sebut angka saja, itu 160. Okey. Tapi kita dapat mentafsirlah daripada sini bahawa 60 tu sebenarnya adalah peningkatan dia sebanyak 60%. Faham tak? Faham. Okey. Contoh yang ketiga ni pelik sikit. Okey, contoh yang ketiga ni pelik sikit. Okey, cuba Irfan kita tukar. Kita tukar. Kita ambil contoh untuk nombor indeks pelancong Baik. pada tahun 2020 berasaskan 2019. Kalau Irfan tengok di sini asasnya tahun adalah tahun 2019. Betul. Kita letak yang 2019 kat tengah-tengah. Okey. Di Dekat bawah. ni. Okey. Baik. Okey, kemudian nombor indeks pada tahun 2020 berasaskan 2019 adalah 25. Nampak tak? Dia kurang daripada 100, maka letak dia di sebelah kiri. Okey. Nampak tak? Tak di sebelah sini. Okey, nampak tak dia punya penurunan tu? Okey, daripada 100
nak jadi 25 berapa banyak dia turun? 75 cikgu. Betul. Pandailah Irfan, memang kena tambahlah Kena tambah, bilangan pengikut pengikut Irfan dekat ni. Instagram. Sebab makin Terima pandai. kasih. Okey. Ah. Okey, itulah yang dikatakan bagaimana kita nak mentakrifkan nombor indeks nombor indeks tu dia ada nilai-nilai dia lah yang tersirat melalui nombor-nombor tu, iaitu meningkat dan menurun. Okey. Baik. Seterusnya cikgu. Okey, kita tengok contoh soalan. Silakan. Okey. Jadual menunjukkan harga dan indeks harga bagi 3 jenis bahan P, Q dan R untuk membuat kek. Okey, daripada jadual, cari nilai-nilai bagi X, Y dan Z. Maka kita akan guna formula nombor indeks tadilah. Okey, saya sebagai contoh saya tunjuk yang pertama. Ni formula nombor indeks tadi. Okey, kita kena kaitkan antara tahun 2019 X dan juga nombor indeks 80 menggunakan formula yang kita belajar tadi. Okey, so sebagai contoh, dengan menggunakan formula ni kita cuba kaitkan antara 3 nombor ni, maka kita akan dapat buat perkaitan bahawa 0.40 bahagi dengan X darab dengan 100 sama dengan 80. Okey, maka daripada sinilah kita akan dapat tentukan nilai X, iaitu sebanyak 50 sen. Okey, itu untuk nilai X. Bagaimana pula dengan nilai Y? Okey, boleh tak kita minta tolong Irfan cuba selesaikan? Baik. Okey, macam biasa Irfan akan gunakan formula yang sama. Okey. Boleh Irfan tulis dekat atas papan putih ni cikgu. Murid-murid di rumah pun boleh cuba boleh sama-sama cuba menjawab untuk kita menentukan nilai Y dengan menggunakan formula yang telah diberikan. 2019 adalah tahun terkini. Betul. Q1 dan Q0-nya adalah 2015. Okey. Kaitkan, cuba Irfan kaitkan di antara 3 angka ni dengan formula nombor indeks. Dan kita nak cari Y cikgu Betul. Okey. Jadi kita masukkan nilai yang sedia ada dulu. Okey. Kita kali dengan 100 sama dengan 140. Itu adalah indeks pada tahun 2019 berasaskan tahun 2015. Okey, maka nilai Y dia. Baik, jadi kalau kita buat pengiraan cikgu, kita buat pengiraan sedikit untuk dapatkan nilai Y adalah RM2.80. Okey, kita tengok jawapan. Betul tak? Cuba tengok Irfan punya ni. Okey. Y bahagi dengan RM2. Ini adalah pengiraan yang Irfan buat tadi. Okey, Y bahagi dengan RM2 darab dengan 100 sama dengan 140. Okey. Jadi nilai yang kita dapat kira Y sama dengan RM2.80. Okey, betul Irfan Okey, itu jawapan yang tepat sekali Okey, pandailah Irfan ni. Alright. So contoh yang terakhir bagaimana nak cari nilai Z pula. Okey, kita cuba kaitkan Z nilai pada tahun 2019 dan tahun 2015 dengan formula nombor indeks. Kemudian kita akan dapat nilai Z. Okey, sebenarnya nilai Z ni adalah memang nombor indeks. Kita boleh kaitkan terus, kan? Jadi kita masukkan saja nilai-nilai yang ada menggunakan formula nombor indeks tadi, kan cikgu? Betul. Okey, jadi kita buat dulu formulanya 2019 berasaskan tahun 2015. Okey, sama dengan kita ambil nilai yang ada RM1. Okey, bahagi dengan 0.8080 Okey, dan kita darab dengan 100 untuk dapat nilainya adalah, kita kira sikit cikgu Okey. Nilainya adalah 125. Okey, tulis kat Irfan kat situ. Kita tengok. Okey, boleh tunjuk tak? Saya tunjuk dulu. Betul ke salah pengiraan Irfan ni? Cuba kita tengok. Okey, mana RM1 bahagi dengan pada tahun 2000, harga 2019 bahagi dengan harga 2015 darab dengan 100 samakan dengan Z, kan? Okey, maka Z kita akan dapatlah 125. Okey, betul lah tu. Betul lah. Alamak, siapa cakap susah Mac ni? Kan? Okey. Baik, itulah dia cara untuk kita kira nombor indeks. Masukkan sahaja formula yang ada. Betul, Irfan. Okey, so sekarang ni Irfan dah dapat mencari nilai X, Y, Z. Okey, itu nilai-nilai yang ada pada masalah berkenaan dengan nombor indeks lah. Okey, maknanya Irfan sebenarnya telah dapat menggunakan rumus dengan betul untuk menyelesaikan masalah-masalah mudah berkenaan dengan nombor indeks. Okey? Okey, cikgu. Terima kasih banyak-banyak setelah pun cerita kepada Irfan cara untuk kita menggunakan formula yang betul untuk mengira nombor indeks yang ada. Jadi apa kata kita berehat seketika, teruskan bersama kami dalam Didik TV KPM untuk mata pelajaran Matematik Tambahan.
KPM. Masih bersama kami dalam Didik TV KPM untuk mata pelajaran matematik tambahan untuk tingkatan 4. Kita masih bersama dengan Cikgu Adham untuk kita teruskan kelas kita pada hari ini. Silakan Cikgu. Okey, baiklah Irfan. Kali ini kita akan tengok tentang indeks gubahan. Okey, apa yang dimaksudkan dengan indeks gubahan? Indeks gubahan adalah gabungan beberapa nombor indeks sebagai ukuran statistik untuk melihat prestasi pasaran atau sektor dari semasa ke semasa yang melibatkan kepentingan iaitu pemberat bagi setiap item. Nampak definisi macam pening kan? Macam pening. So kalau nak bagi faham, kita kena tengok kepada contoh lah. Silakan. Alright. Jadi kalau kita tengok kepada contoh, saya ambil contoh jadual menunjukkan indeks harga bagi 3 jenis bahan untuk membuat kek. Dalam kita membuat kek memang ada bahan-bahan tertentu kan? Betul. Okay, saya namakan sebagai P, Q dan R lah. Mungkin tepung, mungkin telur, mungkin mentega kan? Okey, dan setiap bahan dalam pembuatan kek dia ada nisbah dia. Takkan kita main letak kan, dia ada ramuan dia kan. Okay, Kalau sebagai main contoh, letak tak jadilah nanti sebagai kita. contoh bahan P 30%. Okey. Bahan Q 50% dalam komponen membuat kek dan bahan R adalah 20%. Okey, itu kita namakan dia sebagai pemberat sebenarnya, okey. Okey, secara definisi menggunakan formula indeks gubahan. Okey, indeks gubahan dia ada simbol dia. Simbol dia adalah I dan kalau perasan I tu dia ada bar dekat atas kan? Betul, ada bar. Maknanya indeks gubahan lah tu. Kalau I tak ada bar dia panggil nombor indeks. Alright. Jadi untuk indeks gubahan formula dia adalah jumlah nombor indeks didarabkan dengan pemberat, W itu adalah pemberat, dibahagikan dengan jumlah pemberat, maka kita akan dapatlah indeks gubahan bagi sesuatu bahan. Okey. Sebagai contoh, dekat mana nombor indeks yang dimaksudkan, nombor indeks yang kita sedang bincangkan ini adalah yang saya letak nombor I ni. Okey, I ni adalah nombor indeks pada tahun 2019 berasaskan 2015 bagi ketiga-tiga bahan P, Q dan R. Okey, manakala peratus ni adalah pemberat lah dalam bahasa Inggeris, weightage sebanyak 30%, 50% dan 20%. Okey, bagi setiap item kita kena darabkan nombor indeks dengan pemberat setiap item P, Q dan R. Okey, sebagai contoh, nak mudah saya buat satu lagi kolom. Okey, laju di mana 80 didarab dengan 30. Okey. Kemudian 140 didarabkan dengan 50. 125 didarabkan dengan 20. Dan kita akan total jumlahkan yang dimaksudkan dengan simbol ni adalah jumlah. Summation, semua sekali P, Q dan jumlahkan benda ni. Okey, jumlahkan nombor indeks darab dengan pemberat bagi setiap bahan. Kemudian kita bahagikan dengan jumlah pemberat. Okey, jumlah pemberat kat sini kalau kita tengok peratus, memanglah total dia adalah 100. Okey, maka daripada rumusan yang kita buat daripada jadual ni kita boleh letak dalam formula bahawa indeks gubahan bagi kek tersebut pada tahun 2019 berasaskan tahun 2015 ialah agak-agaknya berapa Irfan? Cuba Irfan. Okey, boleh. Disebabkan Irfan ada pertolongan di sini, ada kalkulatif, akan kira dulu. Alright. 80 kat 30 tambah dengan 140. 50 tambah 115 darab 20 bahagi dengan 100. Jawapannya adalah 119. Okey, betul. Tepat Okey. sekali Irfan. Okey, nanti saya tambah lagi bilangan pengikut Irfan sebab jawapan betul. Jawapan betul lah. Cikgu dah belajar Irfan makan. Okey, maknanya kalau Irfan nak mudah kita faham, indeks gubahan ni sebenarnya satu angka untuk kita mewakili keseluruhan penggunaan bahan-bahan itu. Dengan ringkasnya kita nak mencari satu angka menggambarkan kek lah. Jadi kita tidak perlu lagi membuat rumusan tentang P, Q dan R. Kita gabungkan ke semua bahan-bahan itu menjadikan satu ukuran untuk menggambarkan secara keseluruhan nombor indeks. Baik. Okey, itu sebagai contoh. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Silakan. Okey, jadual menunjukkan indeks harga bagi 4 jenis bahan asas dalam pembuatan roti. Okey, cari indeks gubahan bagi pembuatan roti tersebut pada tahun 2019 berasaskan tahun 2017. Okey, kalau Irfan tengok kat sini macam tak lengkap kan?
Betul. Ada 3 yang masih kita tak tahu, iaitu Z, Y dengan X. Okey, Z itu adalah nombor indeks, Y dan X itu adalah harga sebenarnya. Okey. Sebab untuk mencari indeks gubahan, kita memerlukan indeks harga dan pemberat. Indeks harga dan pemberat. Maka kita kena lengkapkan dulu kesemua data-data dalam jadual ni untuk mencari indeks gubahan. Okey, so kalau kita tengok dekat jadual ni, kita cari nilai Z. Saya bagi contoh, saya tunjuk. Silakan. Okey. Z adalah bersamaan dengan, kalau kita tengok, kita cuba kaitkan RM2.20 bahagi dengan 2 darab dengan 100 sama dengan Z. Okey, maka kat situ kita akan dapatlah Z sebenarnya adalah bersamaan dengan 110. Okey, bagaimana pula dengan Y? Cuba Irfan kaitkan Y 0.80 dengan 125. Baik, macam biasa kita masih memerlukan formula yang sama, cikgu kan? Okey, jadi kita buat dulu formulanya adalah Y bahagi dengan 0.80 pada tahun 2017 sebagai asasnya. Betul. Dan kita darab 100. Okey. Dan sama Samakan dengan dengan 125. Okey. Sekejap, Cuba. cikgu boleh calculator. Okey, sila. Kita guna calculator dulu. Kita nak kira sikit. Jadi bila kita buat pengiraan, sekejap cikgu ya. Okey, kita darabkan dan kita bahagi. Jawapannya adalah RM1, cikgu. Betul, RM1. RM1. Okey. Nampak tak? Kita cuba, nampak tak? Irfan cuba kaitkan nilai pada tahun 2019 dan 2017 dengan indeks harga tahun 2019 berasaskan tahun 2017 pada bahan B. Okey. C tidak berubah. Baik. Tetapi D menunjukkan perubahan. Okey, kita boleh kaitkan bahan D itu dengan menggunakan formula nombor indeks, iaitu 120 bahagi X darab 100 sama dengan 120. Berapa Irfan agak-agak? Baik, Irfan kira dulu boleh, cikgu? Okey. Kalau Irfan kira sedikit, kita nak cari X. Okey, jawapannya adalah RM1 juga. Betul, RM1. Okey, nampak tak? Dia punya jadual tu telah lengkap. Bila jadual dah lengkap, kita dah dapat nombor indeks dan kita dah tahu pemberat. Cuma nampak, pemberat kali ini berbeza dengan soalan sebelum ni. Betul. Kalau sebelum ni kita guna peratus, kali ini kita guna nombor. Okey, sebenarnya pemberat ni dia dalam bentuk nisbah. Nisbah. Okay. Kadang-kadang kita boleh guna peratus, 100 lah. Kalau kita guna angka-angka nombor bulat, dia akan jadi nisbah. Okey, kalau sudut boleh pakai tak? Sudut, Irfan rasa boleh juga. Kita kalau gunakan 360. Betul. Nampak tak? Jumlah pemberat bagi kalau kita guna sudut, dia akan jadi 360. Macam itulah. Okey, maka kita akan menggunakan jadual yang dah lengkap ni untuk mencari indeks gubahan. Okey. Untuk mencari indeks gubahan, kita akan menggunakan formula indeks gubahan, iaitu jumlah nombor indeks didarabkan dengan pemberat bahagikan dengan jumlah pemberat, iaitu kita kena pandailah darab yang mana betul, pair yang betul. Setiap pun boleh ubah. Untuk nombor indeks bagi A, kita kena darab dengan pemberat bagi A lah. Okey. Kita akan buat sampailah untuk keempat-empat bahan, iaitu A, B, C dan D. Maknanya kita kena darabkan dulu, cikgu. Indeksnya dan juga pemberat. Betul. Darabkan semua. Kemudian kita akan menggunakan formula indeks gubahan untuk menentukan dia punya indeks gubahan. Okey, Irfan, boleh bantu saya selesaikan? Okey, boleh. Tak ada masalah. Macam biasa, berikan saya sedikit masa untuk mengira menggunakan kalkulator. Jadi, 110 darab 4. Okey, tambah dengan 125. Tambah dengan 200. Tambah dengan 120 kali 3. Bahagi dengan... Anak-anak boleh juga. Murid di rumah pun boleh sama-sama kira. Baik, jawapannya adalah 112.5. Okey, tepat. Alhamdulillah. Nasib baik kira betul. Kalau tak kena orang cikgu. Okey. So Irfan faham tak apa maksud 112.5 itu adalah indeks komposit. Indeks komposit bagi semua keempat-empat bahan. Dalam nama lain kita juga boleh sebut 112.5 ini adalah indeks komposit bagi pembuatan roti. Okey. Baik, cikgu. Nampaknya inilah caranya untuk kita mencari indeks gubahan. Ada tak lagi, cikgu, cara lain yang boleh kita guna selain kaedah yang ini? Setakat ni tak ada. Tak ada lagi. Tak ada. Okey.
kalau Irfan tengok dalam jadual ni, ada nampak tak apa-apa benda-benda yang baru yang Ada. Irfan belajar? Irfan nampak dekat sini. Okey. Kenapa dekat lajur yang ketiga tu cikgu, Okey. keempat maafkan saya, Okey. ada nilai 2017 sama dengan 100. Oh, ni kan? Yang itu. Okey, baiklah. Kenapa bagus. muncul dekat situ? Okey, bagus soalan Irfan ni. Okey, kadang-kadang ramai yang tak tahu. Okey, dalam matematik dia banyak penggunaan simbol kan. Okey, salah satu contohnya simbol ni lah. Okey, apa yang dimaksudkan ni? Okey, dia menunjukkan bahawa 2017 itu adalah sebagai tahun asas. Kadang-kadang kita tak perlu buat ayat panjang-panjang untuk menunjukkan bahawa 2017 itu sebagai tahun asas. Memadai dengan mensamakan 2017 dengan angka 100 menunjukkan dia adalah sebagai tahun asas lah. Oh, sebab itulah dia dekat situ dia nak bagi tahu siap-siap. Betul. Okey, 2017 tu adalah tahun asasnya. Okey. So, jika tengok daripada soalan ni, okey, bila Irfan dah dapat selesaikan 100 composite index bagi pembuatan roti, sebenarnya Irfan telah berjaya menyelesaikan masalah ringkas berkenaan dengan nombor indeks gubahan lah. Okay. Alhamdulillah. Nampaknya cikgu telah kata apa ajar Irfan satu persatu cara untuk kita mencari indeks gubahan dengan betul. Dan Irfan yakin dan percaya mereka di rumah juga pun bersama-sama dengan kita untuk slot kali ini. Baiklah, kalau tak ada apa-apa lagi, apa kata kita berehat seketika, boleh cikgu? Boleh. Jadi teruskan bersama kami dalam Didik TV KPM, tentunya untuk matematik tambahan. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih bersama kami dalam Didik TV KPM untuk mata pelajaran matematik tambahan, di mana kita masih bersama dengan Cikgu Adham tentunya. Dan untuk segmen kali ini, saya yakin dan percaya kita akan teruskan dengan latihan pengukuhan. Betul. Jadi adakah murid-murid di rumah dah bersedia? Apa tak dengarlah kuat sikit. Dah bersedia. Baik. Apa kata cikgu? Jom kita mulakan. Okey, baiklah Irfan. Okey, kita ada dua contoh soalan. Okey, soalan yang pertama. Okey, jadual menunjukkan indeks jualan bagi majalah pada tahun 2015 dan tahun 2017 menggunakan tahun 2000 sebagai tahun asas. Okey, maknanya dalam jadual ni pun dah jelas bahawa nombor indeks yang dinyatakan itu adalah nombor indeks pada tahun 2015 berasaskan tahun 2000 lah untuk 109. Okey, kalau kita nak baca dia, indeks jualan majalah pada tahun 2015 berasaskan tahun 2000 adalah 109 lah. Baik. Manakala indeks jualan majalah pada tahun 2017 berasaskan tahun 2000 adalah sebanyak 145. Okey, 145. Okey, itu soalan yang dia bagilah kenyataan dalam soalan. Tapi soalan minta cari indeks jualan bagi majalah itu pada tahun 2017 berasaskan tahun 2015. Nampak tak apa yang pelik kat situ? Asasnya dia bagi asas adalah tahun 2000, tiba-tiba dia tanya asas 2015. nampak tak? Okey. Nampak, Jadi nampak, untuk nampak. menjawab soalan ni dia ada kaedah dia lah. Baik. Okey, yang pertama kita ni yang dia nak 2017 berasaskan tahun 2015, saya andaikan sebagai X lah, kita tak tahu kan. Okey, jadi untuk mencari nilai X ni, kita kena pecahkan dulu masalah yang ada dalam soalan ni, iaitu 109. Kita kena tafsirkan 109 itu sebagai satu nombor indeks, iaitu 109 ni kalau kita tengok balik definisi nombor indeks, ialah harga pada tahun 2015 dibahagikan dengan harga pada tahun 2000 didarabkan dengan 100. Macam dalam ni lah. Okey. Kemudian 145. Nombor indeks 145 itu adalah sebenarnya nombor indeks pada tahun 2017 berasaskan tahun 2000. 2000, betul. Iaitu, kalau kita nak kaitkan, harga bila tu Irfan? Harga pada tahun 2017 bahagi dengan harga tahun 2000 didarabkan dengan 100. Okey. Itu
kita cuba pecahkan apa yang ada di dalam soalan lah. Okey, daripada soalan ni, daripada pecahan maklumat yang kita ada ni, kita cuba selesaikan kehendak soalan. Soalan hendak kan adalah indeks harga pada tahun 2017 berasaskan tahun 2015. Secara definisi nombor indeks, harga pada tahun 2017 bahagikan dengan harga 2015 didarabkan dengan 100. Okey. Jadi macam mana kita nak cari harga pada tahun 2017? Sedangkan benda tu kita tak tahu. Nilainya berapa? Ya, jadi daripada sinilah kita akan cuba pecahkan. Okey, kita akan cuba manipulasi persamaan ni. Okey, kita akan cuba manipulate, kita akan jadikan 2015 sebagai subjek dan kita cuba jadikan 2017 sebagai subjek. Okey, kalau kita tengok Irfan dekat whiteboard ni. Okey, cuba tengok. Nampak tak yang atas tu kita cuba jadikan tahun 2015 sebagai subjek, maka kita akan dapat 109 darab dengan harga tahun 2000 bahagi dengan 100. Begitu juga dengan harga pada tahun 2017. Kalau kita pecahkan, kita nak jadikan harga pada tahun 2017 ni sebagai subjek, maka kita akan dapat harga pada tahun 2017 sama dengan 145 darab dengan harga pada tahun 2000 dibahagikan dengan 100. Okey, daripada itulah kita akan cuba masukkan ke dalam ni slide kita ni. Okey, 2017 menjadikan dia sebagai subjek, kita gantikan dia. Maka kita akan dapat, okey, ini ganti yang pertama. Okey, gantikan pada harga pada tahun 2017 dan ini kita gantikan harga pada tahun 2015. Okey, kalau Irfan tengok kat situ secara algebra lah. Okey, kita dapat permudahkan hasil bahagi kan. Saya yang nampak mana Irfan ada nampak? benda yang boleh potong, cikgu. Apa dia? Yang pertama kita boleh potong yang 100 tu. Okey, kita buat satu-satu lah. Okey, sebenarnya kita panggil permudahkan. Kita permudahkan. Okey, bahasa saya dulu potong lah, tapi kita boleh permudahkan. Itu terma yang sebenar. Okey, kemudian ada lagi tak? Ada lagi, cikgu? iaitu harga pada tahun 2000. Okey, sama-sama kan? Kita boleh permudahkan dia. Maka kita akan dapat ringkaskan. Okey, cuba Irfan kira berapa. Baik, 145 murid-murid di rumah pun boleh juga cuba kali dengan 100. Okey, jawapannya adalah 133.03. Okey, tepat sekali Irfan. Okey, itu adalah satu contohlah soalan yang menunjukkan tahap kefahaman Irfan tentang indeks, nombor indeks dalam menyelesaikan masalah yang agak kompleks jugalah. Agak kompleks. Saya setuju dengan saranan cikgu. Dan Irfan, kalau Irfan perasan, kita dah ada nilai kan untuk indeks harga 2017 berasaskan 2015 adalah sebenarnya sama dengan 133.03 kan. Okey, kalau Irfan tengok di antara ketiga-tiga angka ni, saya boleh ringkaskan dia ke dalam bentuk rajah macam, nampak tak macam bibir, bentuk bibir kan? Nampak cikgu. Lekuk bibirnya itu ada kita nampak dekat sini. Jadi kalau kita susun ni antara tahun 2000, sebab dia melibatkan 3 tahun, iaitu tahun 2000, 2015 dan 2017. Okey, dan saya cuba letak nombor indeks tu 109 pada di antara 2015 dan 2000. Okey, di sini. Nampak tak? Okey, itu maksudnya 109 tu adalah sama dengan nombor indeks harga pada tahun 2000, indeks jualan majalah pada tahun 2015 berasaskan tahun 2000. Okey, dan seterusnya kita letaklah 133.03 itu adalah indeks jualan majalah pada tahun 2017 berasaskan 2015. Betul, di sini. Betul. Dan yang bawah tu pula 145 adalah indeks jualan majalah pada tahun 2017 berasaskan tahun 2000. Nampak tak dia punya arrow warna merah tu kan? Okey. Kalau kita study, kita belajar pattern-pattern ni, rupa-rupanya tiga-tiga angka nombor indeks ni dia saling berkait. Dia ada satu perkaitan di mana, boleh tak Irfan letak, saya dah tolong selesaikan. Baik. Iaitu untuk 109 tu sebenarnya sama dengan yang sama dengan 145 bahagi dengan 133.03 darab dengan 100. Dapat jawapan yang ni. Dapat 109. Iaitu kalau nak senang yang bawah 145 yang bawah kan bahagi dengan yang atas, 133 tu darab dengan 100. Dapatlah yang ini. Betul.
Faham? Okey, yang kedua, yang kedua. 133.03 tu sama dengan 145. Bahagi dengan 109. Baik. Darab dengan 100. Dia bergurau pula cikgu Tak apa. Okey. Dia suka kat kita tu. Baik. Okey. Nampak tak dia punya perkaitan kan? 145 bagi dengan ini dapatlah yang ni. Betul. Okey, yang faham. terakhir, yang bawah pula. Yang bawah pun dia ada kaitan juga, iaitu yang atas tu kita darab 109 darab dengan 133.03 bahagikan dengan 100 Dapat 145. Okey, itulah perkaitan yang kita boleh buat sebenarnya. Kalau kita selalu buat kan, kita akan tengok relation, kaitan di antara ketiga-tiga bila melibatkan 3 tahun, Baik. dia jadi macam ni. Okey, boleh faham Irfan? Boleh faham cikgu, Senang, maknanya kan? ini adalah cara untuk kita lagi faham. Alternatif sebenarnya untuk kita selesaikan soalan kita ni. Dan ini dia panggil teknik apa cikgu tadi? Bukan saya, kita namakan dia sebagai petua bibir kot. Sebab nampak betul macam bibir sebab bentuknya betul bibir. Alright. Dan mudah untuk kita fahami di mana ada perkaitan yang berlaku antara 3 tahun tersebut. Betul. Okey, kita tengok soalan yang terakhir Irfan. Jom kita. Okey. Soalan yang terakhir. Okey, indeks harga bagi topi keledar pada tahun 2014 berasaskan tahun 2010 ialah 80. Dan indeks harga pada tahun 2018 berasaskan tahun 2014 ialah 100. 10. Okey, diberi harga topi keledar pada tahun 2018 ialah ringgit Malaysia 166. Okey, bila tengok soalan macam ni, senang tak kita nak bagi gambaran? Macam susah lah. Okey. Agak sukar bagi saya. Kan. Jadi cadanganlah untuk anak-anak semua, termasuk Irfan, cikgu suka untuk terjemahkan masalah berayat ni ke dalam bentuk grafik. Okey. Contohnya, kita buat macam ni. Okey, yang dia bagi maklumat itu yang dia bagi harga adalah RM166 adalah harga pada tahun 2018. Sedangkan harga pada tahun 2010, 2014 tak tahu. Okey, jadi kita cuba buat kaitan di mana apa lagi maklumat yang dia bagi. 80 kan? 80 ni adalah sebenarnya adalah indeks harga pada tahun 2014 berasaskan 2010. Nampak tak saya cuba terjemahkan dengan menggunakan kaedah lagi tadi, mudah kan? saya nak nampak sekarang ni cikgu. Kan? Okey, teruskan. Okey. Tak Kemudian sabar saya. pada tahun 110 ni apa pula maksud dia? 110 ini maksudnya adalah indeks harga bagi tahun 2018 berasaskan tahun 2014. Pandai Irfan, nampak tak? Dah nampak kan? Kita dah boleh mentafsir soalan tu kan? Okey. Jadi, soalan nak hitung harga topi keledar pada tahun 2010 dan tahun 2014. Okey, tak apa. Saya tunjuk dulu Irfan. Boleh. Okey. Yang kita nampak sekarang ni, kita nampak yang ni dulu. Yang ni kita tak tahu, yang ni kita ada harga dia, yang ni kita ada nombor indeks dia. Kita cuba kaitkan dia dengan formula nombor indeks. Okey, iaitu bagaimana kita dapat 110? 166 bahagi dengan tak tahu. Okey. Darab dengan 100 sama dengan 110 kan? Okey, maka daripada sini kita akan dapat nilai dia adalah RM150.91. Okey, itu harga pada tahun 2014. Dah dapat dah lah. Kita masukkan sahaja. Betul. Itu pada harga pada tahun 2014. Okey, satu lagi dia nak adalah pada harga pada tahun 2010. Okey, Irfan. Ya, saya. Yang ni kita akan kaitkan harga 2014, harga 2010 dan nombor indeks 80. Cuba kita kaitkan dengan formula nombor indeks. Okey. Boleh. Macam mana Irfan? Okey. Macam mana kita dapat 80 tu? Baik, macam ni cikgu. Saya cuba Okey. Berdasarkan apa yang cikgu telah terangkan sebentar tadi. Jadi kita masukkan dulu nilai yang ada iaitu harga pada tahun 2014 berasaskan tahun 2010 iaitu RM150.91, maafkan saya, bahagi dengan Q 2010. Okey, darab dengan 100 sama dengan nombor indeks ni adalah 80. Betul. Okey, cuba kita cuba kaitkan harga di antara 2 tahun itu dengan nombor indeks. Agak-agaknya berapa Irfan dapat? Setelah kereta bukan boleh pengiraan, agak ni. Bukan agak lagi, ni memang jawapan dah. Okey, Irfan cuba buat kira-kira dulu. Jawapannya adalah RM188.64. Betul, tepat sekali Irfan. Okey, tahniah. Nanti saya tambah lagi bilangan pengikut Irfan. Tambah lagi. Makin banyaklah pengikut saya. Okey, itu kita dapat harga pada tahun 2010 untuk topi keledar lah. Betul. Okey.
Itu baru kita jawab soalan A. Okey, soalan yang B. Ada lagi soalan. Tentukan peratus penurunan harga bagi topi keledar pada tahun 2010 berbanding dengan harganya. Tentukan peratusan penurunan harga bagi topi keledar pada tahun 2010 berbanding dengan harganya pada tahun 2018. Dia cuba nak kaitkan antara dua tahun tapi dia cross macam ni. Betul. Dia langkah satu. Bentuk ni macam dah nampak tadi. Kan? Okey. Tak apa. Saya tunjuk dulu. Okey. Boleh. Tapi memandangkan kita dah tahu harga. Okey, ni kita dah tahu harga 2018, kita tahu harga pada tahun 2010 dan kita tak tahu dia punya nombor indeks. Okey, jadi kita akan guna kaedah petua nombor indeks lah, iaitu indeks harga pada tahun 2018 berasaskan 2010 bersamaan dengan harga pada tahun 2018 bahagi dengan harga 2010 darab dengan 100. Kita gantikan harga pada tahun 2018 dan harga 2010, maka kita akan dapat nombor indeks pada tahun 2018 berasaskan 2010 ialah 88. Okey Irfan, boleh tak? Faham tak macam mana kita dapat tu kan? Okey. Ada apa-apa yang nampak menarik tak bagi Irfan untuk kita cuba? Ataupun ada apa-apa kaedah lain ke? Sebab tadi Irfan ada ingat cikgu ada ajar kaedah yang sebelum ni, di mana kita buat pengiraan, kita buat perbandingan antara tahun 2018 dengan 2020 dan kita samakan dengan 88 siap dulu. Dan kita cuba cari di situ. Maknanya bukan guna kaedah petua bibir ni lah. Macam mana Irfan dapat 88 tak? Dapat juga cikgu. Macam mana Irfan buat? Baik. Saya cuba ingat balik Jadi kita gunakan tahun 2018, bahagi dengan tahun 2010 cikgu. 80 darab dengan 110, bahagi dengan 100 sama dengan 88 cikgu. Boleh juga. Cuba Irfan tunjuk ni. Sekejap saya comot-comot sikitlah. Okey. Baik. Kita buat betul-betul sikit bagi cikgu tengok cantik-cantik sikit. Inilah pengiraannya. Betul. Sebenarnya Irfan cuba gunakan petua LIPS. Kita kaitkan ini. 110 dengan 80, kita nak cari yang bawah ni kan? Betul. X. So, X tu sama dengan yang atas kita darab. 80 darab dengan 110 bahagi dengan 100. Maka kita akan dapatlah jawapan yang sama, iaitu 88. Okey, betul tu Irfan. Tahniah. Maknanya Irfan telah pandai mengaplikasikan langkah alternatif untuk kita mencari nombor indeks. Okey. So, itu adalah soalan yang terakhir untuk kelas kita pada hari ini. Jadi, mana cikgu peratusan penurunannya adalah? Okey. Peratusan penurunannya adalah berapa? Kalau Irfan tengok yang kita belajar tadi. 12. Macam mana Irfan dapat 12? 100 solat 88. Okey, good. Pandai Irfan. Itulah jawapan yang terakhir kita, iaitu peratusan penurunan sebanyak 12%. Okey, baiklah, terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Adham. Dan sekarang ini Irfan nak minta cikgu buat sedikit rumusan untuk topik kita pada hari ini. Silakan. Baiklah Irfan. Sebenarnya hari ini kita telah selesai belajar tentang nombor indeks dan Irfan telah pun berjaya mentafsir dan mentakrif apa itu nombor indeks. Irfan juga telah berjaya mentafsir dan mentakrif apa itu nombor indeks gubahan dan juga Irfan juga dapat menyelesaikan masalah berkaitan dengan nombor indeks. Kalau cikgu cakap tadi, Irfan dah macam boleh buat itu, boleh buat ini. Jadi mungkin cikgu boleh berikan pentaksiran keseluruhan mengenai prestasi Irfan sebagai murid cikgu untuk hari ini. Alhamdulillah. Bagi saya lah, saya anggap Irfan sangat cemerlang lah. Alhamdulillah. Dapat menyelesaikan semua masalah yang kita cuba buatlah hari ini. Alhamdulillah. Baik, terima kasih cikgu. Dan Irfan nak tanya cikgu, bagaimana rakan-rakan saya yang berada di rumah mendapatkan latihan pengukuhan? Di mana? Baiklah. Bagi anak-anak di rumah, anak-anak bolehlah mendapat soalan latihan, nota dan sebagainya di portal Delima dalam sumberku. Sumberku. Di situ ada nota dan juga latihan yang cukup banyak mengenai topik kita, iaitu matematik tambahan. Terima kasih lagi sekali kepada Cikgu Adham kerana bersama Irfan untuk hari ini dalam Didik TV KPM. Diharapkan ilmu yang diberikan dapat memberi faedah kepada semua yang menonton. Kalau ada rezeki, kita berjumpa lagi. Dengan itu, Assalamualaikum. Bye-bye.